Belit-belit yang tercekik. Ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada hamba Allah dah mewakafkan buku sepasang, buku tebal, buku nipis. Jika tuan-tuan rajin tengok boleh tu dia siap berantak kan. Oh, orang perempuan. Cuba tuan-tuan dengar doa ini ya. Kalau nak aminkan, aminkanlah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang sempurna keimanannya. Ya Allah, jadikan kami orang yang melaksanakan semua kefarduan-kefarduan yang Engkau perintah kepada kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang tamak dan sentiasa mencari segala ganjaran yang ada di sisi-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa memohon keampunan-Mu. Ya Allah, jadikan kami orang yang menunaikan zakat dengan secukupnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang sentiasa menghindarkan diri daripada perkara-perkara lara dan melalaikan. Ya Allah, jadikan kami orang yang sabar atas bala-bala yang menimpa kami. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak berjalan di bawah panji-panji Rasul Engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meniti titian sirat di akhirat kelak dengan jaya hingga ke syurga tanpa jatuh ke dalam neraka. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak masuk ke dalam syurga-Mu. Ya Allah, layakkan kami orang yang memakai pakaian-pakaian sutra tebal dan nipis di dalam syurga. Ya Allah, layakkan kami orang yang meminum sungai susu dan juga madu yang suci bersih di dalam syurga kelak. Ya Allah, jadikan kami orang yang layak dikahwin dan dipasang-pasangkan dengan bidadari-bidadari di dalam syurga kelak. Lain amin dah tu. Ya Allah. Ya Allah, jadikan kami pada malam yang penuh mulia ini, di bulan yang mulia ini, sebagai orang yang beruntung yang Kau terima segala amal dan doa serta taubat kami. Jangan Engkau jadikan kami orang yang rugi dan celaka yang Kau tolak segala amal, doa dan taubat kami. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang mengampunkan dosa. Ampunkan seluruh dosa kami, ampunkan seluruh dosa kedua ibu bapa kami, ampunkan juga dosa ahli keluarga dan guru-guru kami, ampunkan juga dosa sekalian mukminin mukminat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh faham doa tu tuan-tuan Kalau tambah lagi okey tak doa tu? Boleh kan, sebab faham kan? Ulang 3 kali ya. Itulah makna doa yang dibaca biasanya lah oleh imam-imam selepas tarawih sebelum witir. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li fardaidika muaddin wa bima indaka talibin wa bi afwika rajin wa anil lawi mu'ridin. Itu dalam bahasa Arab ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita sambung bicara. Dah tiap minggu pula datang dah ni. Last sekali kena cari rumah kat sini kan. Rumah je, bukan rumah.
Cari orang rumah kan kena semambu. Jadi tuan-tuan, seronok beribadah ni. Kalau ada ruhnya, kalau ada dia punya isinya ya. Kalau kulitnya kita jadi cepat rasa macam tertekan, rasa lama, baik. Satu, buka buku tebal dulu sebab ni amalan kan. Jap pergi terus ke sunat berzikir lepas solat 208 tuan-tuan ya. Yelah, kalau nak terberak, nak terkencing tu kita bangun dah lepas salam kan ya, terutama lepas subuh kan. Tapi kalau tak ada hal yang mendesak semata-mata sebab mengantuk ya, janganlah bangun lepas salam tu ya, kita habiskan zikir. Cuba tuan-tuan tengok 208 tu, tengah-tengah tu diriwayatkan juga, man qala dubura, betulkan barisan tuan, dubura salatil fajri wa huwa thanin rijlahu qabla an yatakallama la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuan-tuan tengok ya, qadir tu dal bari bawah ada ya mati baru ra ya. Jadi jangan sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa huwa ala kulli syai'in qadir, nanti ya tu tak ada ya. Sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, macam itulah. Dia panjang sikit ya, untuk menunjukkan wujudnya ya tu ya. Asyra marratin kutibat lahu asyru hasanatin wa muhiya anhu asyru sayyiatin wa rufi'a lahu asyru darajatin wa kana yaumihi dzalika fi hirzin min kulli makruhin wa hurisa minasyaitan. Minasyaitan tuan-tuan ya, nun tu letak baris, minasyaitan. Kalau Arab dia tahulah minasyaitan ni, cerita orang Melayu kan. Baik, apa terjemahan? Sesiapa yang mengucapkan ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, selepas salat subuh dalam keadaan tetap duduknya. Jangan bergerak dulu, jangan ubah dulu tempat duduk kita. Sebelum berkata apa-apa ya, sebanyak 10 kali dia baca tadi la ilaha illallah tadi sebanyak tadi 10 kali, nescaya dicatatnya untuknya 10 kebajikan, dihapuskan daripadanya 10 dosa dan diangkat 10 darjat. Bahkan dia pada hari itu berada dalam perlindungan daripada semua yang tidak disukainya, termasuk COVID-19 yang kita tak suka kan dan terpelihara daripada syaitan. Lepas subuh tuan, jangan miss kita solat jemaah ke, solat seorang ke ya, orang perempuan ni solat kat rumah jangan miss. Sebut 10 kali, jangan sebut 3 kali jangan sebut 5 10 kali sebut sempurna, elok-elok lah jadi ini zikir lepas subuh. Ada yang mengkiaskannya kepada maghrib, sebab maghrib ni kan kita baca Allahumma ajirni minan 7 kali, subuh pun kita baca 7 kali, maka dikiaskan ini juga 10 kali lepas maghrib. Amal ibadah biar lebih, jangan tak cukup. Baik tuan-tuan, jadi jangan ditinggalkanlah lepas subuh sebab ada yang Assalamualaikum bangun kan, konon dia zikir lepas zikir ni bid'ah. Jangan macam tu ya. Dia zikir ni sunat dan sunnah tuan-tuan. Siapa kata zikir lepas solat tu bid'ah, Nabi tak buat, kalau dia kata macam tu lah, maknanya dia menafikan sunnah Nabi, bahaya tu. Dia sunat dan sunnah. Cuma jerit kuat-kuat tu je yang kalau boleh
apa kita zikir ni, suara kita telinga kita lah macam tu ya. Imam pun tak kuat zikir ya. Jadi yang dibenarkan kuat ni seorang saja menjaharkan suaranya. Siapa tuan-tuan? 210. Berzikir dan berdoa secara sir. Ini dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan. Disunatkan berzikir dan berdoa secara sir. Sir itu maksudnya telinga kita dengar lah. Kecuali menjadi imam untuk mengajar para makmum. Maka dibolehkan menguatkannya. Jadi yang kuat seorang je lah. Kuat tu pun bukanlah kuat macam baca Fatihah dia kuat macam kunut. Dia kuat macam kunut Apabila makmum telah tahu, maka zikir dan doa disebut secara sir. Macam ni lah tuan-tuan, ulama-ulama besar kita ni bila kita solat dengan, yalah dia jadi imam kan, kita murid kan, jadi makmum kan, lepas dia Assalamualaikum, Assalamualaikum, dia pusing hadap kita tapi tak dengar suara dia tu, dia suara untuk dia je. Sebab dia perhati murid-murid dia ni tahu belaka dah ni dia. Jadi dia sir lah. Jadi seorang je lah yang kuatkan sikit suaranya. Takut-takut ini ada yang tak tahu kok zikir, dia ajar lah untuk mengajar tuan-tuan tetap. Jadi zikir lepas solat ni jangan tinggal lah. Siapa yang kata Allahumma ajirni minan nar, kalau imam tu nak cover makmum dia sebut Allahumma ajirna. Kalau tuan-tuan nak sebut Allahumma ajirni boleh lah, sebab kan semua kita sebut untuk kita kan ni tu akulah, kalau na tu kami. 7 kali solat maghrib, kalau dia mati sebelum solat subuh, dia terpelihara daripada neraka. Tu kan cantik dia punya janji-janji Allah Ta'ala. Tu yang kita doa tadi, wa bima indaka talibin. Tu dalam doa ni, wa bima, dan dengan apa-apa, maksudnya ganjaran-ganjaran, janji-janji tu, indaka, yang ada di sisimu wahai Allah, talibin, sentiasa mencari. Jadi Allah janji, siapa sebut Allahumma ajirni minan nar 7 kali lepas subuh, maka kalau dia mati sebelum terbit fajar, dia terpelihara daripada neraka. Sebut pula 7 kali lepas subuh, kalau dia mati sebelum maghrib, dia terpelihara daripada neraka. Itu kan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tu dah boleh bergerak dah tu. Itu Allah Ustaz, ana nak cepatlah Ustaz, nak pergi kerja, ada meeting. Dia sambil bangun tu Allahumma ajirni minan nar. Itu tak apa dah. Yang 10 kali tadi je kena stay dulu. Jangan gerak. Masa kita duduk tu kena buat. Hari ni kita tunggu soalan-soalan yang tersimpan dalam kepala tuan-tuan tentang solat. Sebelum itu kita teruskan cerita doa lagi, sebab Ramadan ni kena banyak doa. 112 tuan-tuan, buku surat, buku tebal dulu, buku tebal 112. Ini kita dah bicarakan 3 bulan sebelum COVID kita Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina syarra ma qadait. Lepas tu tuan-tuan kita pun baca fa innaka taqdi wa la yuqta alaik. Kita pun tanyalah orang-orang dewasa, apa yang pakcik buat ni? Amin amin amin. Habis senyap je imam, pandai-pandai je baca fa innaka taqdi ni. Ngapa macam tu? Apa ilmunya tu? Setakat yang tahu. Lalu dia pun jawab, memang macam dari dulu macam tu Ustaz, dia kata. Mari kita dapat ilmu bagi ni makmum mengaminkan doa dan membaca sendiri pujian. Itu dia punya kaedah dia tuan-tuan, ilmunya itu. Makmum mengaminkan doa dan membaca sendiri pujian.
Jadi tuan-tuan, maksudnya makmum ni tahu dalam kunut tadi, kunut tu package kan, dalam tu ada doa, ada puji. Sepatutnya lah, sebab kaedahnya doa aminkan, puji sebut sendiri. Jadi sepatutnya kita tahu tak yang mana satu doa, yang mana satu pujian. Kena tahulah. Kita kena tahu, kena faham. 7 doa tuan-tuan dalam kunut. Yang baki itu semua pujian. Mana dia doa tu? Mari kita buka buku nipis pula. Buka buku nipis. Muka surat 83. 83. Nak cerita pengalaman sikit. Semalam Selangor cuti Khamis kan? Hari Khamis bukan semalam, hari Khamis Selangor cuti. Jadi ada satu surau, lebih kurang berbahaya tuan-tuan juga. Ramai yang dah pencet-pencet kata, Ustaz, jom Ustaz larat tak kita buat kuliah subuh duha. Tu dia kuliah subuh duha. Mula subuh macam kita ni, habis pukul 9.45. Dia suruh kita bercakap mengajar. Berapa jam tuan? 6.30, 7.30, 8.30, 3 jam lebih. Boleh minum tak? Tapi tuan-tuan, sebab benda yang Ustaz nak bawa ni benda penting, jadi kita korban juga. Sama juga hari ni habis ni nanti nak ke Putrajaya, kuliah duha pula 2 jam setengah. Habis ni sana. Tapi sebab benda tu penting, tak ditangguh. Kalau setakat nak ceramah-ceramah bagaimana isteri membujuk suami itu, Ustaz tangguh ya lepas Syawal lah. Tapi ni penting. Apa kita buat tuan-tuan? Exercise menulis Al-Fatihah. Ni nak cerita, tak boleh tengok apa-apa. Jangan tengok apa-apa. Kita bagi A4. Nanti boleh kot buat exercise kat sini bagi A4, ambil rehan masing-masing, pensel ataupun pen, tulis. Jadi mula-mula tu Ustaz minta lah tulis ihdinas siratal mustaqim. Tulis kan? Tulis. Sebab tuan-tuan, kalau kita membaca, kita boleh lapas. Tapi kebelakangan ni, baru-baru ni Ustaz jumpa 2-3 orang, dia boleh sebut tapi dia tak tahu apa yang disebut. Macam kunut lah, fa innaka taqdi, kita sebut tapi kalau apa hurufnya tu, jadi minta dia tulis ihdinas siratal mustaqim. 6 orang 7 orang tuan-tuan, kita jumpa sin ra alif. Tak, sin ra ta. Sin bukan sad. Jadi selama ni iktikadnya dia menyebut siratal tu ialah sin. Itu kedudukan ibadah bangsa kita. Bukan budak umur 12 tahun, tapi budak umur 72 tahun. Jadi tak boleh tangguh. Tu saya kata benda ni tak boleh tangguh. Sebab dia nak menentukan sah ke batal ibadah. Dia bukannya sempurna ke tak sempurna ni, sah ke batal. Suruh tulis pula siratal ladzina an'amta alaihim, dia pun tulis. Okey, tadi sirat tadi dah betul sad dah. Dia tulis pula tuan-tuan perkataannya siratal ladzina alladzi alif lam dzal ya bengkok tu alladzi. Kemudian dia tulis pula na'an'amta. Maksudnya iktikad dia selama ni alladzi itu satu perkataan, na'an'amta itu satu perkataan. Selama ni dia membaca kalimah tu tuan dia tak tahu. Yang ni ramai, bukan 6 orang 7 orang. Cukup serius rupa-rupanya. Ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita biarkan tuan-tuan buat ibadah, solat dengan sangka baik tuan-tuan, dengan sangka baik. Sebab solat ni hukum mempelajarinya fardu ain. Jadi disangka baik kan, tuan-tuan guru kita sangka baik. Solat ni dah elok kan, ustaz menyangka buruk, kita tak sangka baik. Termasuk kunut.
amin, amin, amin. Bila kita tanya surah-surah dan masjid-masjid, apa yang tuan-tuan amin, apa yang tuan-tuan baca? Entah Ustaz. Oh, rupanya ramai juga yang melakukan ibadah secara turun-temurun, bukan secara ilmu. Baik, pagi ni kita dapat ilmu ya. Apa yang kita aminkan tuan-tuan? Doa. Apa dia doa tu? Jom tengok muka surat 83. Allahumma, itulah dia kalimahnya ya. Allahumma, baris tak ada, tengok atas lah ada baris ya. Baik, Allahumma tu ya Allah lah makna dia. Ihdini, kalau imam dibaca ihdina. Ya, ihdina. Okey. Mencahar, hukum menyapu muka, sunat mengangkat tangan. Kemudian fi man. Fi man ni dua perkataan sebenarnya. Fi tu yang susah nak terjemah kalau pisah kan. Fi ni dalam kan, man tu orang. Jadi ustaz terjemahlah seperti mana orang macam tu ya. Hadaita tu tuan-tuan, sebab dia tak boleh baca hadait ya. Allahumma hdini fi man hadait. Jangan hadait. Dia kalau lah ayat Quran kan dia ada hukum tajwid. Kan hukum tajwid kat situ madlin. Ya, sebab dia dal tu baris atas, ya tu mati kan, kita wakafkan hadait. Li fi Quraisy. Dia tak boleh baca Quraisy macam tu ya. Okey, baik. Jadi yang ni tuan-tuan doa. Kita minta apa? Minta Allah beri kita hidayah seperti mana Allah bagi hidayah pada para sahabat dulu, pada sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dulu. Itu level hidayah yang kita minta tuan. Bukan level hidayah orang Melayu ya, level hidayah mereka itu yang kita minta. Bukan calang-calang dah ya. Jadi kita jelaskanlah, kita memohon hidayah dan petunjuk daripada Allah. Kita memohon kepada Allah agar menunjukkan kepada kita jalan yang lurus sebagaimana para generasi yang telah diberikan hidayah oleh Allah dari kalangan para rasul, nabi, sahabat dan orang-orang saleh yang terdahulu daripada kita. Dalam doa kunut ini kita mengulang permohonan agar Allah memberikan hidayah kepada kita sebagaimana yang telah kita pohon ketika baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Banyak tuan dalam solat ya. Dalam duduk antara sujud lagi tak payah usah baca habis, nanti tuan-tuan bacalah ke rumah sebab tu ayat tu cantik dah. Ya, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Lepas tu tuan-tuan wahdini, kita mohon hidayah lagi. Tapi mana campaknya hidayah dalam hidup bangsa kita? Kita kunut, kita sebut wahdini ya, kita mohon ihdinas siratal mustaqim, tapi hidayahnya tak ada. Hidup bangsa kita lintang pukang. 6 pegawai polis, 2 SPRM ditangkap kerana bersubahan dengan geng Niki. Apa cerita? Ada bekas pegawai polis ni yang masih kenal pegawai-pegawai tinggi, pergi ziarah balik pegawai tinggi itu, cakap Ustaz Asnan kin salam, dia nak ajar semua 98,000 anggota dengan solat yang elok. Beritahu dia, kalau kenal lah, nanti kita wajibkan semua anggota polis itu belajar solat ni. Kita ajar macam kita belajar kat surau ni. Sebab di polis tu ada kader JAKIM, ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah. Tak silap Ustaz, Keluang, Balai Keluang dah baca dah buku yang ni. Ya, ustazah dia dah mengajar. Kalau ada yang masih lagi kenal, uruskan tuan-tuan. Jom kita biar hidayah ni kekal. Jadi negara kita selamat. Baik tuan-tuan, wa'afini, tengok pula, wa'afini, ampunkanlah aku. Ada juga makna di tuan-tuan, selamatkan aku. Dua-dua boleh. Fiman, seperti mana orang afaita yang telah engkau beri keampunan. Wa tawallani, ini penting tuan-tuan. Wa tawallani, apa makna dia tuan-tuan? Jadi yang nolong kita hidup ni siapa ni? Cuba tuan-tuan tengok perkataan tawallani tu, ada waw, buang waw pertama tu, buang ta. Jadi tinggal waw yang tengah tu kan, waw lam. Tuan-tuan buang nun tu, kekalkan ya tu, jadi waw lam ya. Kita kata wali.
wali. Siapa dia wali, tuan-tuan? Wali ialah orang yang Allah lindung dan pimpin dia secara cermat. Itu wali. Bukannya wali yang pakai koyak rabak, tak. Wali ni pakai tie, pakai blazer, dia tak pakai kopiah pun, tapi tindak tanduk dia tu Allah pimpin. Kita nak tak macam tu, tuan-tuan? Maknanya kalau kita nak pergi kat satu tempat ada benda lara, ada dosa, Allah lencong sikit tayar kita, masuk tayar dalam longkang. Maksudnya tak sampai ke tempat tu. Allah pimpin dengan cermat, tuan-tuan, orang ini. Kalau dapat dia memang untung lah. Beli televisyen, Allah tahu televisyen ni boleh melalaikan anak dan cucu dia. Nanti anak cucu dia tak reti bab-bab fiqah solat ni. Sampai rumah 2 bulan, pung, kilat guru tu, pung, terbakar habis. Sementara nak beli lain, duit dah habis tu, ruang masa tu guna belajar. Tu Allah pimpin, tuan-tuan. Siapa dapat dia untung lah. Doa dia apa ni? Watawallani, uruskan hidup aku fi man, seperti mana orang tawallaita, yang telah engkau uruskan hidup mereka. Para sahabat, para tabi'in, Allah bantu. Tuan-tuan ingat kan, selalu dah dengan ceritakan Rasulullah SAW waktu remajanya nak pergi funfair kan, nak pergi nak pergi majlis lalai lah, lalu sampai jalan tidur kan, terlelap. Itu Allah pimpin. Jadi tuan-tuan minta, tuan-tuan elok, wa tawallana fi man tawallait, amin. Faham dah? Okey, lagi tengok bawah lagi, wa barik li. Ustaz sebut dah cerita, tuan-tuan, kita biasa orang tanya soalan, ini cerita. boleh nak beritahu macam mana Allah pimpin kita kan. Soalan ni pagi ni Ustaz tak boleh jawab. Katalah salah seorang kita tanya soalan, tak boleh jawab, cari-cari, ingat, tak ingat kitab macam mana, muka surat mana, kita tak berani jawab. Kalau ingat, boleh, tu berani jawab kan. Jadi tak apa, tuan, nanti ujung bulan, minggu keempat saya datang, saya jawab. Jadi balik rumah ni dalam kereta ni tak ingat lain dah tu, bukan tak ingat soalan tu. Kitab mana aku nak buka, macam tu lah, jilid berapa, macam tu, Sampai rumah, masuk je, Assalamualaikum, pam, letakkan apa yang patut letakkan, telefon semua dia, terus kerak buku. Rumah kita ada 2 library, tuan-tuan. Ruang tamu besar masjid, tuan-tuan, ni penuh dengan kitab, Kita pun tariklah kitab fiqah, tuan-tuan. Main tembak je tu, main tembak je, bukannya tahu pun tu, main, kita nak cari kan, tembak, pam, kita ambil satu jilid ni, satu volume ni, pam, tarik, tuan-tuan, dan ambil time je, itu pun buka tu pun bukan tahu pun muka surat ni, nak cari, tapi tuan-tuan, buka je, perenggan tu lah jawapan kepada soalan tadi. Kita pun bangun, wuduk ada lagi, terus sujud syukur, maksudnya Allah tolong, untuk kita dapatkan, dengan syarat bukanlah datang sini untuk dapat 300 kan, datang sini sebab nak beritahu benda penting. Hari ni satu surau ni dibangi, dia cancelkan kuliah subuh sebab dia nak buat mesyuarat sambutan Aidilfitri. Lepas subuh mesyuarat dia tu, kalau tak boleh datang ni. Bila haji WhatsApp tu, Ustaz pun WhatsApp ke surau ni, kuliah subuh kita ada, kita minta maaf Ustaz, lupa nak beritahu, kita tangguhkan kuliah subuh, jadi boleh tahan ni nak beritahu ni, begini. Baik, tuan-tuan, jadi tuan-tuan doa elok, wa tawallana fi man tawallait. Kami imam-imam daripada lubuk hati ni, menutur dengan lidah, datang pada lubuk hati kami ni, tuan-tuan, memohon, ya Allah, pimpinlah kami, uruskanlah hidup kami, macam itulah. Tuan-tuan aminkan. Itu doa. Jadi berapa dah doa? 3. Wabarik li, yang keempat doa, tuan-tuan, wabarik li. Apa makna wabarik li? Allahumma barik lana fima razaqtana. Biasa baca lah tu. Barik ni berkat lah, berkat. Barakaf, berkat kan, li tu bagi aku. Kalau wabarik lana, bagi kami,
Berkatilah bagi aku fima, apa-apa yang a'taita. A'tait, kan, a'taita, yang engkau berikan kepada aku. Ingat tuan-tuan, nak tahu doa ni makbul tak makbul, tengok saja cara kita urus harta yang Allah beri. Bukan rezeki tu ya, harta. Rezeki belum lagi, rezeki yang kita suap masuk dalam badan yang kita pakai, itu je rezeki. Yang simpan dalam akaun tu bukan rezeki kita lah. Itu kadang rezeki anak, kadang rezeki orang miskin. Jadi tuan-tuan, Allah berikan macam tu lah ya. Ni yang kadang-kadang saya sebut, ada orang kecil hati. Kalau dalam bab buku nak tunggu subsidi baru baca, tapi televisyen kat rumah harga 3,000 lebih boleh beli, telefon 1,000 boleh beli, Al-Quran terjemahan perkata nak tunggu subsidi masjid baru tengok. Nak beli Quran harga RM80 berkira pahit. Ni bahan-bahan ilmu. Spend duit untuk Astro bulan-bulan 1,140, setahun dah berapa tu. Jadi yang Allah beri kat kita tu berkat tak? Televisionnya lara lalai banyak, telefonnya Facebook, WhatsApp lalai juga, pindah-pindah benda-benda yang tak betul kadang-kadang, fitnah-fitnah kan. Berkat tak tuan-tuan? Doa kita dalam kunut apa tuan-tuan? Minta apa tu? Allah berkati semua yang diberi kat kita ni. Mata kita ni tuan-tuan, ni cerita muda-muda dulu kan, boleh pacak depan bola 3 jam tak bergerak. Kita tanya apa yang kita amin, apa yang kita senyap baca sendiri, tak boleh jawab. Tapi bila tanya siapa penjaga gol pasukan Malaysia waktu Piala Merdeka lawan Thailand, lawan Korea Selatan dulu, dia boleh jawab dengan mudah. Siapa tuan-tuan? Arul Mugab dia jawab. Siapa fullback kembar Siam, satu kecil putih, satu badan besar hitam sikit, ada jembang-jembang sikit. Siapa tuan-tuan yang kecil putih tu siapa? Tu Soh Jin An dia tu. Yang tinggi besar tu Santok Sik. Kita follow soalan tu. Ini Ustaz uji ni di Masjid Surau ni. Kita tanya tuan, Soh Jin An ni orang mana? Negeri mana? Dia boleh jawab Melaka. Bila tanya yang tuan amin, tuan baca sendiri dalam solat subuh tu apa? Tenganga tak boleh jawab. Tu nak cerita siapa kita. Jadi tuan-tuan, Allah bagi kita umur. Kan Allah bagi tu, a'taita ma a'taita, apa-apa yang kau beri aku. Allah bagi kita umur, Allah bagi kita mata. Tapi umur mata ni depan televisyen bola, bukan depan kitab-kitab ilmu. Berkat tak berkat umur tu? Tu ceritanya. Bila sebut ada yang kecil hati, tuan-tuan jangan kecil hati, sebab kita sama-sama nak layak masuk dalam syurga. Bukan kutuk mengutuk sebab kita sama-sama nak layak. Sebab tu tuan-tuan, Ramadan ni taubatlah banyak-banyak. Pak mentua saya tidur hari Jumaat, semalam Jumaat, hari Khamis tidur petang kan, betul tak bangun. Tu Ramadan kalau hidup lalai tuan-tuan, habis nanti. Doa tak faham, apa amal ibadah kita buat pun main orang buat kita buat. Jangan insya-Allah. Siapa nama penyerang sayap kiri ke kanan daripada Sabah? Siapa nama dia tuan-tuan? Ada yang boleh jawab tu. Diingat tu. Tapi bila nak berdoa dalam solat, Ustaz boleh tak doa alam mati waktu sujud Ustaz? Soalan dia, boleh tak doa alam mati waktu sujud Ustaz? Saya kata, kenapa pula doa alam mati? Sebutlah dengan lidah, minta dengan hati, sebut dengan lidah. Tak hafal lah Ustaz. Tapi nama James Wong dia boleh hafal, daripada muda sampai ke tua, tak lupa tuan-tuan. Ada ke tuan-tuan ni macam tu? Ada.
Allahu Akbar. Ingat tak ada tu yang kita sebut cerita tu punya. Baik, tak apalah, jangan cerita panjang tuan-tuan. Kita mohon apa tuan-tuan? Wa barik li. Tuan-tuan dengar jangan tengok buku tu. Wa barik li fi ma a'tain. Kita minta apa? Berkat apa-apa yang Allah beri pada kita. Orang perempuan Allah bagi muka cantik, jadi model terkangkang sana terkangkang sini, bukan dalam masjid ni lah tu cerita. Pergi jalan, ingat iklan apa je, gambar perempuan rupa iklan kabel elektrik. Lama kan Ustaz dulu tu kan tengok iklan ni kan, ini apa bono dia nak tayang ni kan, iklan apa ni, sebab dia tak ada tulis kan, apa bono. Last kali kat surau section berapa Bangi Ustaz pun tanya lah kan, dia kadang-kadang ni perempuan ni jadi hamba, jadi dia sama macam gula-gula, sama macam barang ni dia berniaga kan, tayang kan. Ada satu iklan tu tak faham, barulah betul tu yang kabel kecil kat bawah tu Ustaz iklannya. Tu cerita tuan-tuan, bagi muka cantik jadi terkangkang sana terkangkang sini. Tu bangsa kita lah tu. Lepas tu orang marah, dia kata itu hak asasi saya. Tu. Baik tuan-tuan, mohon berkat. Terus lagi. Tunggu dulu tuan nak bagi sedar sikit ni. Tengok syarah wa barik li tu. Kita memohon Allah memberkati segala yang diberikan dan dikurniakannya kepada kita, sama ada harta benda. Jadi sunat Ramadan ni sedekah tuan-tuan ni, antara sunat dan sunnah Ramadan sedekah. Sedekah ialah harta kita beri, kalau boleh yang agak kita sayang sikit lah janganlah yang dah tak guna harta kita beri pada orang miskin tanpa apa-apa imbalan. Itu sedekah pada orang miskin tuan, jangan datang ke Ustaz ni saat sedekah tak, kita orang kaya tuan makruh pada orang miskin, cari tuan miskin ni kita sedekah. Ustaz kalau pada anak yatim Ustaz, anak yatim Ustaz semesti miskin. Ada anak yatim yang dia ada harta diurus oleh wali dia, dia tak semesti sebab tu tuan-tuan kalau korban hantar kat rumah anak yatim, kadang-kadang korban kita tergantung sah dia, sebab yang makan tu bukan orang miskin, dia kepada orang miskin. Dan tu harta kesihatan, sihat ni waktu sihat terpacak dalam stadium 3 jam berdiri tu tengok bola, nak berdiri belakang imam tak ada. Orang perempuan tu munam mandi cari kedai emas. Jangan marah pula. Supermarket merayau tu, dah tua bangka ngikut cucu merayau kat IOI Mall Putrajaya tu, dah tua dah tu. Bila solat dia duduk atas kerusi belakang imam. Kesihatan ni, kesihatan. Waktu sehat tak ingat dia. Waktu dah tercabut skru baru nak ingat dia. Jangan tuan-tuan, pesan dengan anak kita yang muda-muda. Pesan dah elok. Sebab doa kita apa? Berkatilah kesihatan yang kau beri pada aku. Jadi untuk berkat ni guna pada jalan taat. Tenaga tuan-tuan, usia maupun ketenangan jiwa. Guna pada Allah Ta'ala. Jangan nanti dah bergaduh baru nak datang nak solat khusyuk. Waktu tenang-tenang ni lalai tuan-tuan. Okey, habis. Lagi apa doa kita tuan-tuan? Wakini, yang ni nak baca satu-satu. Waw tu dan ki, satu huruf tu tuan, ki tu, kaf beri bawah tu, ki itu maksudnya lindungi. Bahasa Arab dia ada satu huruf ada mana. Ki, ni itu aku, tu. Dan lindungi aku, peliharalah aku. Syarra tu buruk, ma tu ketentuan. Ni dia panggil isim mausul dalam bahasa Arab ketentuan ni dalam bahasa Arab panggil qada. Ketentuan buruk, keburukan ketentuan. Qada qadaita, itu kalau nak faham. Qadaita yang engkau tentukan ke atas aku. Ni doa lagi tuan-tuan. Doa kita minta apa? Minta lindung daripada qada buruk. Tuan-tuan belajar tauhid kan, belajar akidah. Kalau tauhid tu Allah je esa kan, tauhid kan. Belajar akidah, qada ni ada dua jenis, kan?
Yang pertama qada mubram. Mubram ni tetap tak boleh ubah. Mati pukul berapa, kat mana, dalam keadaan apa, dia tak boleh ubah. Yang kedua tuan-tuan, qada mu'allaq. Mim ain lam qaf, mu'allaq. Mu'allaq ni bahasa Melayunya ialah yang tergantung. Yang tergantung. Itu tuan-tuan, ni apa nama lampu tu, kalau jatuh boleh mati orang bawah tu. Masjid Pulau Pinang lagi besar kan, dengar kan? Itu namanya mu'allaq tuan, dia tergantung. Macam tu, mu'allaq. Digantung, tergantung. Jadi qada yang tergantung ni tuan-tuan, dia telah ditetapkan. Dia telah ditetapkan, tapi dia nak turun ke kita ni tuan-tuan boleh ubah, dia boleh berubah lagi. Berubahnya itu adalah dengan doa. Berubahnya itu ialah dengan doa, dan inilah doanya. Inilah doanya. Ya Allah, hindarkan daripada aku qada buruk yang telah engkau tentukan menimpa aku, tapi jangan timpakan. Ini doa ni tuan-tuan. Apa dia? Mari kita baca sikit. Lindungilah aku wahai Allah daripada qada engkau yang buruk. Kita meminta lindung pada Allah daripada qada buruk yang ditentukan dan dilaksanakan ke atas makhluknya. Qada bermaksud semua yang ditetapkan dan dibenarkan oleh Allah untuk berlaku ke atas kita. Ada qada baik dan ada qada buruk. Qada baik ditetapkan berlaku ke atas kita hasil daripada usaha dan amal baik yang kita laksanakan dalam kehidupan seharian. Tuan-tuan, siapa yang rajin menuntut ilmu tentang solat, nanti dia manis tak solatnya? Itu qadanya, itu qadanya. Siapa yang malas belajar tentang solat, mana-mana tata cara semuanya, dia jadi berat solat. Solat tarawih walaupun dapat, dia rasa panjang sangat. Manchester Liverpool walaupun 2 jam setengah, dia rasa kejap je. Itu qada di hujungnya. Itu qada tuan. Okey, terus perenggan bawah. Kadang-kadang qada buruk yang ditetapkan oleh Allah adalah berbentuk fizikal dan duniawi, seperti kemalangan pada tubuh badan dan harta benda. Rumah terbakar, kereta aksiden, macam tu. Qada buruk jenis ini kadang-kadang boleh dihadapi dengan sabar dan boleh juga menyadarkan kita daripada kelalaian. Bila ada sekali jiran tu 15,000 apa emas isteri dia dengan duit sikit ni, habis pencuri masuk, pukau. Dia kata dia tahu, dia bukan sedar, dia okey, dia tahu orang tu masuk, tapi dia kata tak boleh buat apa, shilling ke bawah, katil ke atas ni kan. Jadi habis 15,000. Jadi bila esoknya tu lepas asar dia datang rumah Ustaz, cuba tazkirah saya sikit, malam tadi pencuri masuk kan, polis datang semua dia. Jadi dia baru pension kan. Jadi Ustaz kata, Ji, agak-agak zakat haji cukup tak sebenarnya? Cuba calculate boleh elok gratuity berapa, yang ganti gaji bulan yang kita kumpul cuti tu kan, berapa ni, cuba kira boleh Haji. Kalau tak cukup, cuba Haji salat taubat dan mohon ampun pada Allah Ta'ala kelalaian zakat. Ini Allah nak ingat kalian ni, cuai kita bab harta, Allah ingatkan secara bab harta. Dia pun habislah, betul lah tazkirahnya je sebenarnya. Pun balik apa tu 2-3 hari tu dia datang, betul lah Ustaz, silap kira, maksudnya kurang. Itu yang kita doa lepas tarawih, wabiz zakati fa'ilin, ya Allah jadikan kami orang yang melakukan zakat secukupnya. Baik tuan-tuan, jadi itu qada buruk bentuk fizikal, hilang harta, boleh jadi ingat. Tsunami Aceh, ramai tak orang yang kenal Allah Ta'ala? Ada tak orang berhenti lalai buat maksiat disebabkan tsunami Aceh? Ramai. Ada? Kat kawasan mana yang peluk anjing kecoh dulu? Yang peluk anjing, ustaz-ustaz pun keluar fatwa harus apa, kat mana itu? PJ ke USJ? PJ. Kan kecoh itu kan. Kalau kecoh-kecoh tu benda yang taat Allah dibuat tak tahu, tapi anjing tu dipeluk,
Tajwid Quran dia tak sentuh, anjing dipeluk. Wuduk dia tak ambil, anjing dipeluk. Macam tu lah lepas tu dia kecoh-kecohkan pula. Allah benamkan bumi, karya dia tu Allah benamkan, tuan-tuan. Kalau lah ni fizikal, dia fizikal. Agak-agak ramai tak lepas Allah benamkan bumi Petaling Jaya tu, agak-agak USJ subuh penuh tak sampai luar sana. Tu kalau qada buruk bentuk fizikal ni kadang-kadang boleh ingatkan kita. Jom baca lagi, sebab ni penting ni tuan-tuan faham ni. Kadang-kadang pula qada buruk Allah berbentuk kerohanian yang akan mengakibatkan jiwa kita lemah untuk mematuhi syariatnya, tidak berupaya untuk menunaikan perintah, dan tidak mempunyai ketahanan diri daripada melakukan perkara yang dilarang. Ini yang berlaku sekarang lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang dengar azan ni, tuan-tuan. Tapi berapa kerat yang kakinya boleh melangkah datang masjid? Kadang-kadang cermin rumah bergegar dengan suara azan ni, tapi tak mampu datang. Tuan-tuan panggil anak-anak tuan-tuan balik. Ujung bulan ni WhatsApp grup anak beranak kan, ujung bulan ni balik rumah ayah nak, mak nak masak rendang, nak masak apa, semua pakat balik. 3 bulan akan datang WhatsApp lagi, jom kita piknik sama-sama, Polisen ke apa ke, kita bakar-bakar barbecue, semua pergi. Ini anniversary ayah dengan mak ni, semua balik kita potong kek, semua balik. Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan WhatsApp ke anak-anak, ujung bulan ni mak ayah minta semua anak ayah, semua anak mak balik sebab kita nak belajar apa makna kunut. Dia balik tak balik? Tu nak cerita, tuan-tuan. Ini qada buruk yang sedang menimpa kita sekarang. Yang penting sangat ayah dan mak dia aminkan dia elok bila imam kata waqina syarra ma qadait. Baca lagi. Cariannya, qada buruk jenis ini adalah yang paling bahaya sekiranya menimpa kita. Kita syukur, tuan-tuan, bila anak-anak, bila 8 suku je bertaburan keluar daripada rumah kan. Gimana tu? Tarawih yang baca panjang, dia jawabnya tu Alhamdulillah. Itulah nikmat sebenarnya. Walaupun dia hidup apa kedana, tapi minta janganlah kan tapi dia cari tarawih yang imam baca panjang untuk 20 rakaat macam tu. Budak-budak muda dia cari tarawih yang mana, tuan-tuan? Yang panjang ke yang pendek? Kalau tengok anak-anak kita sendirilah, dia cari panjang ke pendek? Yang paling kita tak takut bila malam yang ke-19, 20 dia tak cari dah. Sebab perut dia dah penuh dengan makanan, dah berat, dia tak cari dah. Malam 1 sampai malam 7 dia cari masjid untuk tarawih. Itu yang paling kita takut. Berlaku ke tak berlaku tu? Ini qada buruk yang sedang menimpa keluarga kita. Walaupun kereta dia mewah, walaupun gajinya mahal, walaupun bisnesnya untung, walaupun bilik rumah dia aircon, jamban pun aircon kadang-kadang, tapi itu bukan nikmat, tuan-tuan. Baik, tengok lagi. Oleh itu kita memohon pada Allah akan melindungi kita daripada ditimpa dengannya. Waqina syarra ma qadait, waqini syarra ma qadait. Apakah akibat yang lebih buruk menimpa kita sekiranya Allah mengqadakkan jiwa dan badan kita lemah dan malas melakukan amalan-amalan yang boleh mendatangkan ganjaran pahala serta memberatkan timbangan amalan kebaikan kita di akhirat kelak? Itu soalan lah, tuan-tuan kena jawab. Mata pacak depan TV lama sejam lebih tu, tak mengantuk pun. Siapa nama Ali Gusti, kepala botak misai putih tu? Siapa nama dia, tuan-tuan? Boleh jawab. Dal mati bertemu dengan ta, apa hukum tajwid, tuan-tuan? Lubang hidung lah dia tunjuk. Mampus aku hari ni, ustaz kata. Kau bedal habis-habis. Ni bukan cerita bedal tak bedal ni, tuan-tuan. Ni nak cerita qada buruk ni. Hukum-hukum tajwid baca Quran ni. Bila kita kata dengan orang perempuan kan, perempuan pujuklah suami perempuan, jangan pujuk ustaz, sebab ramai mujuk kita kan, ustaz kami nak belajar Quran dengan ustaz, nak belajar tajwid. Kata perempuan pujuklah suami.
Baca depan suami tu, nanti suami betulkanlah tajwid makhrajnya. Suami beritahulah apa idgham mutajanisah ni, apa idgham mutamathilah ini, apa jawapan isteri. Tuan-tuan agak apa jawapan dia? Dia tarik muka dia, dia tu. Ini je isteri tuan-tuan ni. Dia nak betulkan saya, tu. Bocor rahsia tu. Nak telaki Fatihah lah dengan kita. Akak kita ni comel pula lagi kan, duduk dapat-dapat baca Fatihah dengan kita. Gugur iman tuan-tuan. Walaupun dah akak kan, sebab kita lelaki normal. Lainlah tuan-tuan, dah jadi malaikat. Itu pun nampak amoy cantik, bergogar lagi apa badan. Ya, solat dah terkerusi dah, nampak amoy hidup ni. Dan jadi nak buat tu lah ceritanya dan kita boleh hafal tadi nama bola, nama gusti, hukum-hukum tajwid. Ni kontak buruk tuan-tuan. Tapi tak ramai yang sedar. Dia kata, saya sihat ustaz, mata saya cerah, lutut saya elok lagi ustaz. Itu fizikal. Saya kaya ustaz, bisnes saya semua untung, kedai tom yam saya untung ustaz, ramai pelanggan datang. Itu fizikal tuan-tuan. Tapi rohaninya dah runtuh dah sekarang. Gitu. Okey. Lagi tuan, apakah begitu juga akibat apakah yang lebih buruk sekiranya Allah mengqadakkan jiwa kita tidak mempunyai ketahanan daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah. Itu zina, berterabu, rasuah, berleluasa, salah guna kuasa, dia kata tak apa, ini untuk kepentingan, macam-macam tuan. Nak tahan diri daripada buat benda haram tu dah tak ada. Muda-mudi jumpa, oh kau setuju, reda pergi hotel berzina. 18 tahun ke atas pula, kalau 16 tahun dia kira rogol kan. Itu pun tuan-tuan, mula dia 5 orang setuju seks bebas, seorang perempuan 5 lelaki, kungkang-kungkang, lepas tu entah apa-apa dah kesan mengandung, tuntut bertanggungjawab. Laki-laki 5 tak nak tanggungjawab sebab buat dulu dia suka macam tu report polis rogol. Bukan rogol sebenarnya, cuma undang negara kita je kategorikan dia rogol sebab dia 16 tahun ke bawah. Tapi masa dia berzina tu dia sama-sama suka. Tu cerita ni tuan. Dah tak ada ketahanan dah. Okey, tengok. Akibatnya timbangan amal kejahatan kita akan lebih berat daripada timbangan amal kebaikan. Jadi matilah anak-anak kita ni dalam usia 28 tahun, 34 tahun tuan-tuan, dalam keadaan nak buat wajib sunat tu tak mampu, tapi haram makruh ni hari-hari dibantai. Ayah dia rasa apa bila anak kalau lah berlaku kematian muda macam tu? Ayah dia apa rasa? Ayah dengan mak dia kata apa? Tak sempat dia makan rendang yang saya masak. Itu yang dibangkitkan. Tapi dalam kepala kami ni tuan-tuan, Allah, budak ni umur 34 ni dah solat subuh jemaah ke? Dah baca surah Al-Mulk ke sebelum tidur ni malam-malam? Itu dalam kepala kita. Dah kenal puasa sunat Isnin Khamis ke? Puasa 6 dibuat ke? Ni kalau dimati umur macam tu tuan-tuan. Sebab yang mula puasa 6 ni umur berapa tuan-tuan? Kalau ikut pengalaman tuan-tuan, puasa 6 mula umur berapa? Bila akhir balik lah ustaz, tanya mula akhir balik ber 61 tuan-tuan. Dia jawabannya okey dah. Akhir balik tu okey. Oh alhamdulillah. Betul dia. Akhir balik umur berapa tuan? 61 ustaz tu. Ini abang ni buat lawak dengan kita. Jadi anak-anak muda ni tersepit dalam kereta, mati aksiden macam takut tuan. Takut. Sebab qada buruk tu berterusan menimpa dia. Qada buruk fizikal ke rohani? Rohani. Ini yang kita doa pagi-pagi, waqina syarra ma qadait. Boleh faham tu apa yang kita amin dah. Jadi insya-Allah nanti teliti elok lah. Baru syok kan hari bila tu apa Ustaz Imam ana tegur apa kawan kita jadi imam ni sami Allahu liman hamidah, kan makmum bergerak lepas imam kan, kita pun baru naik sami Allahu liman hamidah.
Rabbana Allahumma hdina, gitu ya. Kita baru nak Rabbana lakal hamdu tu Allahumma hdina. Jadi bila habis solat panggil dia, nak sini nak, ni cerita anak-anak muda lah ni ya. Nak sini nak, tuan-tuan jauh ni, kami dua ni dengan anak sayang ni gitu. Tadi Allahumma hdina tadi yang anta baca tu, ustaz tak sebut lagi Rabbana walakal hamdu. Ustaz nak aminkan kunut tu, bukan nak bereskan kunut. Saya nak aminkan. Berilah ruang kepada makmum ya. Rabbana walakal hamdu. Jadi imam ni sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, sebutlah sikit kan, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, sebutlah ya, bagi makmum ni naik tenang elok. Semua dah ready, jom kita minta Allahumma hdina fi man hadait, baru syok. Sebab kita nak memohon, bukan kita nak selesaikan kunut. Bukannya kita nak Allahumma hdina wasallam, beres kunut dah selesai, tak payah sujud sahwi, bukan ya. Sebab ini peluang untuk kita memohon di dalam solat, dalam keadaan kita berwuduk. Tu ya, tu cerita kunut tuan-tuan. Jadi rugi siapa yang tak memahami. Okey, itu puji tuan-tuan. Tengok pula, fa innaka, sesungguhnya engkau, taqdi, Tuhan yang menentukan qada, wala yuqda, dan bukan ditentukan qada, alaika, alaik, kita berhenti kan ya, wakaf ke atas engkau. Yang ni kita mohon apa tuan-tuan? Kita tidak mohon apa-apa, sebab ini namanya pujian. Kaedah dalam buku tebal tadi, makmum aminkan doa dan membaca sendiri pujian. Itu kaedahnya ya. Sebab itu imam wa qina syarra ma qadait, imam pun diam ya. Tapi kalau kat Mekah nanti 10 akhir, sekarang lah kan dah kunut dan itu kan orang Melayu pergi buat umrah tu, waqi fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Apa orang Melayu kata? Amin ya. Dia aminkan apa? Tak ada minta pun, tak ada permohonan pun, nak amin apa? Itu cerita buat ibadah dalam keadaan buta. Buta apa? Bukan buta mata, tetapi buta hati. Tu. Baik, terus lagi tuan-tuan. Itu puji. Wa innahu, sesungguhnya, la yadhillu. Tuan-tuan tengok huruf elok. Za. Bukan yazillu, bukan za. Kalau yazillu maksudnya tergelincir, yadhillu maksudnya hina. Lain makna tuan-tuan. Nanti malaikat pun pening kepala nak bagi markah yang kita sebut. Za ya, yadhillu, tidak akan hina, man tu orang, walaita yang taat akan perintah dan larangan engkau ataupun memberikan wala kepada engkau. Jadi orang yang taat Allah ni tuan-tuan, kita puji. Allah tak pernah hina orang yang taat pada dia. Sekalipun Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah itu, dengan tuan-tuan, tiap kali kami sebut Imam Ahmad bin Hanbal ni akan terpancur spontan rahimahullah. Kadang-kadang kita sebut Imam Malik tak spontan pula tu ya. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal, seluruh ulama yang alim ni tuan-tuan sebut Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Sebab apa tuan-tuan? Sekalipun dia dipenjara selama lebih kurang berapa? 13 tahun, dicabuk belakangnya tak kurang daripada 39 cabuk tu, yang tanggal daging tu. Ada riwayat kata 93 cabuk, 93 rotan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid dulu. Sebab apa? Sebab fitnah Mu'tazilah. Ini cerita tuan-tuan, hasud menghasut, api mengapi, fitnah-fitnah sama-sama ustaz ni dah lama berlaku lama dulu. Mu'tazilah kata pada Khalifah, wahai Khalifah, kamu dah faham dah, Quran ni baru, Quran tu baru, sebab kertas dia baru, tulisan tu baru jadid, bukan qadim. Lawan dia qadim tu qadim tu kan azali Tapi sebenarnya Imam Ahmad tak setuju dengan kau. Dia hasud Khalifah. Kalau tak percaya, panggil dia daripada Madinah, datang ke Baghdad. Jadi dia hantar pasukan, ambil Imam Ahmad bin Hanbal kat Madinah, datang ke Baghdad. Khalifah pun tanya, Quran qadim atau jadid, kan, azali ataupun baru. Imam Ahmad rahimahullah kata,
Qadim, sebab dia kalam Allah yang tidak terbentuk daripada Allah itu dengan huruf-huruf macam tu lah ya. Mu'tazilah kata apa pada khalifah? Tengok betul tak kami cakap, dia tak setuju dengan kau, lalu ditangkap untuk dipenjarakan. Dipaksa untuk kata jadid, Quran tu baru ya. Walhal kalau Imam Ahmad kata betul, kertas tulisan tu baru, yang khalifah nak perkataan baru tu tak salah tuan-tuan, sebab kertas tu memang baru, tapi oleh kerana takut jadi fitnah kepada kita ni umat kemudian ni, maka dikekalkan qadim, 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 sampai kan doktor yang merawat dia masa Khalifah Al-Mu'tasim, doktor merawat ni meriwayatkan setiap kali doktor pergi, dia akan menggunting daging-daging mati kat belakang Imam Ahmad ni. Bila kena cabuk tu kan terbarai kulit daging tu kan, nanti dikering kan, menggunting kan. Ini peritnya menegakkan agama Allah. Jadi tuan-tuan, nak ceritanya, walaupun di penjara dan dicabuk belakangnya, dihina kemulia Imam Ahmad ni. Sampai sekarang Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, 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 orang berdoa kan tuan-tuan. Jarang kita dengar Khalifah Harun rahimahullah, jarang. Jadi tuan-tuan, orang taat Allah tak pernah hina tuan. Dia Allah muliakan. Kita puji Allah Taala. Tuan-tuan hina ke mulia? Hina lah Ustaz datang si hentam kami. Baik, tengok lagi tuan-tuan, wala ya'izu, apa pula ni, wala dan tidak kan, muka 88. Ya'izu ni mulia. Izzah, man orang adaita yang memusuhi engkau, orang yang memusuhi Allah Ta'ala. Allah kata halal, dia kata haram. Allah kata menikah laki-laki 3, 2, 3, 4 halal, dia kata haram. Cerita orang perempuan jangan cabut lagi balik dengan dialog hidup dalam bab tu. Ngajar tajwid tadi mati je. Allah kata riba haram, dia kata halal. Jadi yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Jadi dia ta'an ke dia lawan? Dia lawan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, Ustaz Teguh alat pernah dengar kat rumah kawan-kawan kita lah, banyak sangat benda yang haram, lalu dilawannya. Apa salah Ustaz? Takkan budak tu nak menung tengok dindingnya? Tengok tuan-tuan, tengok, takkan budak dalam rumah nak menung tengok dindingnya? Itu jawapan tuan-tuan. Jadi kalau Ustaz kenal, contohnya tuan-tuan kat sini dah rapat, ni tak rapat ni, tak kenal lagi ni, tuan pemarah ke apa tak kenal lagi, dah rapat dah kenal tu, kita sambung soalan lagi. Yang dia tengok dengan mata tu dapat pahala, dapat dosa? Cuba you jawab. Yang banyak dapat pahala, dapat dosa tuan-tuan? Bukan yang tonton tanyalah ustazah tu. Bukan nak nonton ilmu dia tu, nak nonton ustazah dia comel-comel. Perempuan dia gegak dia kalau tengok abang terpacak mata tengok ustazah tu, tanya dia, abang tengok ustazah tu ke dengan ilmu tu? Bukan boleh harap sangat ni. Sebab kotak buruk rohani tadi tebal lagi. Baik tuan-tuan. Jadi orang yang lawan Allah Ta'ala dia hina. Mai pengalaman, ada satu orang kaya mati. Rumah tuan-tuan, kalau parking 2 pagar, dia tak ada pagar. Kalau lah ada pagar, parking 2 pagar, berjalan nak pergi rumah dia tu berpeluh lah tuan-tuan. Belum maksudnya besar lah kalau masuk rumah dia nak cari bilik air pun sesat lah. Rumah tuan-tuan sini masak belacan kat dapur, depan tu bau kan. Ni tak tuan-tuan, masak belacan pun depan tak bau. Tuan-tuan, bila berlaku kematian, bila sahabat beritahu Ustaz, jom kita ziarah Ustaz, si fulan ni meninggal kan, jadi kita pun pergi sebab nak dapat pahala sebesar Bukit Uhud. Pergi ziarah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu solat jenazah siapa yang melaksanakan? Dia solat kat rumah, siapa melaksanakan? Terpaksa angkut budak tahfiz yang berhampiran. Kalau tak ada siapa solat jenazah dia. Sebab kawan-kawan dia ni yang Jaguar, BMW, Mercedes yang datang, Porsche datang ni tuan-tuan, pukul berapa mati? Pukul 10.20 pagi,
Lepas tu dia cari tabung, biasa ada letak jang tu kan, ambil duit RM500 masuk dalam tu. Lepas tu balik, Fatihah pun tak baca kat mayat. Punya hinanya tuan-tuan. Kan kita sunat kan bacakan Fatihah pada si mati kan. Tamat nak baca Yasin dah ada, dengan songkok tinggi dua kakinya, dengan cermin mata hitamnya, pukul berapa mati, balik Ustaz mati, lama jugalah mati. Sebab ni kita belajar kan, proses belajar, personal observation mati, dah sekali nak solat jenazah tak ada orang. Hina tak? Sebab masa hidupnya lawan Allah Ta'ala. Tengok, innahu sesungguhnya la yazillu wala ya'izzu, wala ya'izzu, la tu tidak, ya'izzu tu mulia tuan-tuan, tidak mulia, tak akan mulia. Siapa tuan-tuan? Man, orang yang adait, yang memusuhi, yang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, jom kita taat Allah. Baik, lagi tuan-tuan, tabarakta, maha suci engkau, wa ta'alaita, dan maha tinggi. Maknanya sama tuan-tuan, itu pujian lagi, kalau riwayat Muslim dia tak ada Rabbana tu, tabarakta Rabbana wa ta'alaita tu tak ada, tapi satu riwayat lagi ada tabarakta Rabbana. Jadi jangan tuan-tuan gabungkan, pisahkanlah tabarakta Rabbana, jadi kita tahu apa kalimahnya. Jangan jadikan dia macam satu takung air, tabarakta, nanti kita tak boleh nak menghayati makna dia. Tabarakta satu perkataan, Rabbana tu satu perkataan, wa ta'alaita tu satu perkataan lagi. Baik. Falaka, dan bagi engkau, alhamdu, segala puji, alama, di atas segala yang qadaita, yang telah kau tentukan, qada. Jadi tuan-tuan, apa baik Allah tentukan berlaku atas kita ni, apa sebut? Alhamdulillah, puji je Allah Ta'ala tu. Sebab tu bila orang fitnah kita, itulah sebutnya falakal hamdu ala ma qadaita. Imam Malik rahimahullah difitnah oleh yang sezaman dengan dia, sama ada Mu'tazilah ke, sama ada Jahmiyah, sama ada apa Murji'ah, macam-macam tu fitnah. Itulah disebutkan falakal hamdu ala ma qadait, dan jangan frust, jangan kecewa, lagi dan falaka, bagi engkau, alhamdu, segala puji, ala ma, atas segala qadait tentukan. Astaghfiruka, ini doa balik tuan-tuan, ini doa balik, astaghfiruka wa atubu ilaik, astaghfiruka, mohon ampun, atubu ilaik, taubat. Jadi tuan-tuan, jadi imam banyak jugalah imam yang mengamalkan Allahumma hdina fi man hadait, kuat sampai wa qina syarra ma qadait, kuat, lepas tu senyap, petujung timbul balik, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jadi kalau cucu tanya kenapa macam tutup, itu jawapannya buku tebal tadi. Puji, doa imam baca kuat, makmum amin. Puji baca masing-masing. Jadi astaghfiruka ni dah doa balik, jadi imam kuat kan dah. Wa sallallahu tu kan kadang-kadang kan imam dia slow balik, kadang-kadang dia kuat. Bila imam kuat, tuan-tuan boleh aminkan saja, tanda tak payah selawat kita. Bila imam tu kuat, kita boleh aminkan, dan boleh juga baca sendiri. Tapi kalau imam down balik suaranya, kita kenalah, kalau tak nanti kena sujud sahwi juga, sebab selawat tu sunan ab'ad. Jadi Allahumma hdina wa afina wa tawallana wa barik lana wa qina astaghfiruka wa sallallahu. 7 ni doa tuan-tuan. Yang ni imam boleh baca kuat dan makmum amin. The rest tadi fa innaka taqdi, tadi sampai falakal hamdu ala ma qadain, itu namanya pujian. Baca sendiri. Timbul soalan, okey, tutup buku nipis, buka buku tebal balik. Jadi buku kecil ni tuan-tuan adalah praktikal khusyuk. Sebab nak khusyuk ni kena memahami makna-makna bacaan.
Baik tuan-tuan, kalau imam ni macam di Mekah tu kan dia teruskan fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Apa kita boleh sebut Ustaz? Jom baca perenggan nombor 2. Makmum mengucapkan pujian secara perlahan, iaitu daripada innaka taqdi wa la yuqda alaika sehingga akhirnya, kerana ia adalah pujian dan zikir, maka membacanya bersama-sama serentak dengan imam adalah lebih sesuai. Di dalam kitab Ar-Rawdah, Imam An-Nawawi menyatakan bahawa makmum boleh memilih sama ada membaca pujian atau mendiamkan diri. Sebab imam baca dah tu ya. Jadi kalau imam diamnya, okey, imam dah cover gitu ya. Menurut Al-Mutawalli, makmum boleh mengucapkan asyhad. Ini ceritanya, Ustaz, kalau pergi Mekah Ustaz, imam kata fa innaka taqdi dengan suara kuat, kita nak kata apa? Jangan kata amin, tapi boleh kata asyhad. Asyhad apa makna dia? Aku bersaksi. Gitu ya. Ketika imam membaca pujian dalam kunut, Al-Ghazali pula berkata makmum boleh menyebut sadaqta wa bararta ketika itu. Ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kata imam, makmum pun kata sadaqta wa bararta. Itu jawapan dia lah. Yang pentingnya bukan amin lah. Ya, sebab itu bukan permohonan, bukan doa. Macam itulah tuan-tuan panduan ibadahnya ya. Kita sambung yang itu, doa. Pagi ni kita cerita doa kunut ya. Jadi tuan-tuan teruskanlah untuk kita memperbaiki ibadah yang sedia kita lakukan ya. Kalau tuan-tuan nak cari yang lain, nak tambahlah, tapi yang sedia ni kena baiki. Jangan tambah, yang sedia ni banyak bocor ya, nanti tak cantik tuan-tuan di akhirannya. Wallahu alam. Soalan, ada soalan yang boleh dibantu, yang tak boleh nanti kita cari jawapan ya. Okay. Kita nak niat kita kan, niat kita sebut kami tu, ni isteri, anak-anak, tidak dilarang. Jawapannya satu, tak dilarang lah, cumanya dia tak kena pada disiplin ibadah, tapi tak dilarang lah kita nak niat macam tu kan. Macam wakina syarrama qada, kita ni anak-anak kan, tidak dilarang ya. Lagi nak perempuan sejuk kat belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, jadikan majlis kami pagi ini majlis yang Kau berkati. Kalau ada berlaku sebarang dosa, Ya Allah, ampunkan dosa itu sebelum kami berpisah daripada majlis ini. Ramadan tahun ini, Ya Allah, kami pohon, golongkan kami ke dalam golongan yang Kau merdekakan daripada siksaan neraka. Merdekakan juga, Ya Allah, kedua ibu bapa kami, seluruh ahli keluarga kami, guru-guru kami juga, Ya Allah, sekalian mukminin mukminat. Allahumma ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau suka mengampunkan dosa hamba-hamba-Mu. Ampunkan seluruh dosa kami, Ya Allah. Ampunkan seluruh dosa kedua ibu bapa kami. Kami pohon, Ya Allah, jangan ada walaupun satu dosa Engkau tangguhkan ampunnya melalui siksaan neraka di akhirat kelak. Kerana kami yakin, Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau juga Tuhan yang Maha merahmati kami. Jadikan kami orang yang beruntung. Engkau terima segala amal ibadah, doa dan taubat kami, Ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang rugi, yang Kau tolak amal ibadah, doa dan taubat kami, Ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.